اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kerana hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang banyak memberikan semangat dan juga nasihat yang padu-padu, dan macam sastra pun ada yang menaikkan lagi semangat saya. Terima kasih banyak. Memang ada sedikit down, tapi awak down ke? Awak beli apa katanya kan? Cuma berkenaan dalam kedua-dua channel saya ni tak ada lagi lah yang orang toksik mengacau ke apa, tak ada. Cuma kadang-kadang kekecewaan di mana kita membantu, yalah, adalah channel sekian-sekian tu yang sendu kita bantu, bukan bantu apa pun daripada segi belakang tabir kita bantu. Malah nak cerita lah, sehingga kan video-video tu meletup. Kita ni macam rasa dipermainkan. Tu Alkisahnya. Saya malah nak cerita lebih lah sebab ini melibatkan tentang jabatan. Lantak dia lah, biarlah dia dengan channel dia tu hidup dengan cara dia, saya hidup dengan cara saya. Jangan dia nak kacau saya. Kalau berani kacau, main bagi berdepan lah, berdepan. Boy, macam luahan perasaan pula kan. Dan kita sembang cara jantan. Itu Alkisah dia. Okey, baiklah kita teruskan, tak mau mengoceh terlalu panjang. Kali ni, malam ni, kita berterusan lagi dengan cerita daripada siri bercakap dengan jin daripada Tamar Jalis, jilid yang kedua, siri yang ke-46, yang bertajuk Berjalan Atas Angin. Kedai kopi dan barang-barang runcit yang diusahakan oleh Saadun Juling mendapat sambutan amat menggalakkan dari para penduduk setempat. Di samping berniaga, Saadun Juling juga terus mendalami ilmu agama. Setiap malam, dia mengundang seorang guru agama yang terkemuka di daerahnya, iaitu Tuan Haji Nawawi Al-Petani ke rumahnya. Dia belajar selok-belok agama Islam dari pukul 10 hingga menjelang 12 malam. Sekejap, saya tak pasti adakah betul dia Al-Petani ataupun Tuan Haji Nawawi Al-Fatani. Mungkin yang tahu boleh tegur, boleh komen dalam ruangan komen. Baik, kita teruskan. Selama 2 tahun Saadun Juling berniaga, dia telah mendermakan wang ringgitnya untuk membesarkan beberapa buah masjid di daerahnya, juga mendirikan beberapa buah surau serta mendirikan sekolah agama rakyat untuk kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke atas untuk belajar agama Islam. Atas nasihat Tuan Haji Nawawi Al-Petani, Saadun Juling dan isterinya berhijrah ke Kelantan. 2 tahun menetap di Kelantan, kemudiannya berpindah ke Petani. Nampak dia tulis Petani. Mungkin Petani ni dimaksudkan Patani kot. Baiklah, saya sebut Patani lah ya. 2 tahun menetap di Kelantan, kemudian pindah ke Patani di Selatan Siam. Betul lah tu. Mendalami ilmu agama Islam dengan beberapa guru agama yang terkenal di sana. Setelah menetap selama 3 tahun di Patani, Saadun Juling dan isterinya pergi ke Tanah Suci dengan berjalan kaki dan akhirnya menetap di Jeddah. Menurut beberapa orang kampung Tanjung Ara yang pernah pergi ke Mekah dan sempat berjumpa dengan Saadun Juling di Jeddah, menyatakannya Saadun Juling telah membuka perniagaan di sana. Kabarnya, Saadun Juling boleh bertutur bahasa Arab dengan fasih, boleh menulis dan menghafaz Al-Quran. Namanya juga sudah berubah dari Saadun Juling menjadi Saadun Al-Hafiz. Datuk cukup gembira mendengar berita yang disampaikan oleh penduduk Tanjung Ara kepadanya. Rajin dan usaha itu tangga kejayaan, dan Allah tak pernah mengampakan harapan dan cita-cita manusia yang bekerja keras untuk mengubah nasib hidupnya. Contohnya, kau sendiri sudah lihat dan mendengar tentang hal diri Saadun Juling yang sesat dalam perjalanan hidup dan kembali ke pangkal jalan untuk bina hidup baru yang lebih bererti sebagai manusia yang beragama Islam. Ujar Datuk kepada saya. Wajah Datuk saya renung.
kelihatan peluh-peluh halus mula meruap di dahi luas yang disinari oleh matahari petang dan dalam kawasan kebun pisang emasnya yang seluas 1 ekar lebih. Saya tahu, sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, saya dan Datuk banyak menghabiskan masa di kebun pisang. Saya menolong Datuk membuang daun-daun pisang kering, menebang dan mengambil pisang yang sudah tua. Buah-buah pisang tua itu dilonggokkan pada satu tempat, sementara menanti lori pemborong buah pisang untuk mengambilnya. Dan urusan menimbang, menjual dan mengutip wang, Datuk serahkan bulat-bulat kepada saya. Lama sungguhlah kita tak ke mana-mana ni tu, kata saya. Sebaik saja selesai menebang pokok pisang di hujung sempadan, Datuk yang asyik mengumpul daun-daun pisang tua dekat pangkal pokok pulai berhenti mengumpulkan daun pisang itu. Dia terus renung muka saya dan akhirnya duduk atas batang getah yang tumbang. Kenapa? Kau dah jemu ke duduk di rumah? Tidaklah tu, saja saya tanya. Sejak balik dari Tanjung Ara, kalau tak silap aku, dah 2 kali meninggalkan rumah. Kali pertama aku pergi Sungai Petai, dekat Alur Gajah Melaka. Kali kedua, aku pergi ke Bukit Tengah dekat seberang Perai. Tapi, saya tu tak ajak pun. Oh, aku terlupa nak ajak, kata Datuk sambil ketawa. Dia menyapu peluh di dahinya dengan telapak tangan kanan. Matahari petang kian condong. Bayang saya yang berdiri dekat pokok pisang emas kelihatan memanjang di bumi. Bunyi suara burung terkukur dan merbuk sudah jarang-jarang kedengaran. Angin juga mula bertiup lemah. Berkemaslah Tamar, kita balik. Esok kalau panjang umur kita datang lagi. Tekanan suara Datuk cukup rendah. Dia pun melangkah ke pondok yang terletak di bucu tanah sebelah kanan. Saya mengikurinya dari belakang. Pondok itu sengaja didirikan oleh Datuk sebagai tempat berehat dan solat. Tidak jauh dari pondok itu terdapat sebatang anak sungai yang airnya cukup jernih. Air sungai itu tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Jika musim tengkujuh, airnya tidak pernah melimpah ke paras tebing. Sampai di pondok, Datuk terus berehat di pelantar dekat dengan tangga. Saya melihat 2-3 kali di hadapannya untuk menghilangkan rasa lenguh di pangkal belikat dan lengan. Aku nak mandi ke sungai. Kau nak ikut ke? Datuk mempelau saya sambil meletakkan kain basahan di bahu sebelah kiri. Tak maulah, Tok. Pula, kenapa yang kau tak nak? Bila mandi kat sini, sampai kat rumah kena mandi lagi. Kita balik terpaksa berjalan, badan kita tentu peluh. Lebih baik mandi sekali je dekat rumah. Terpulanglah badan kau, Tamar. Datuk pun melangkah menuju ke sungai. Sementara menanti Datuk selesai mandi, saya terus membersihkan sekitar kawasan pondok. Semua sampah sarap yang sudah dikumpulkan itu saya bakar. Bila saya mahu melangkah ke arah pangkal pokok tembusu untuk mengutip daun-daun yang jatuh di pangkalnya, saya dapati Datuk sudah tercegat di situ. Dada saya berdebar. Batang tubuh Datuk saya perhatikan, dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Saya terasa ada sesuatu yang ganjil terjadi pada diri Datuk. Kenapa? Kau terkejut kerana aku berada kat sini? Datuk mencegilkan biji matanya ke arah saya. Pertanyaan itu tidak saya balas. Saya masih mencari jawapan. Macam mana Datuk boleh berada di situ? Biasanya, bila pulang dari sungai, Datuk akan menggunakan jalan yang selalu digunakan. Aneh. Macam mana saya tak dapat mendengar bunyi tapak kaki dia? Semua persoalan itu muncul dalam tempurung kepala saya. Tok ada masalah? Saya memberanikan diri mengajukan pertanyaan. Saya lihat Datuk gelengkan kepala sambil tersenyum. Dengan tenang, Datuk menarik tangan saya menuju ke pelantar. Kami duduk di situ. Datuk menepuk bahu kiri saya, penuh dengan rasa kasih yang mesra. Datuk bagaikan tahu tentang keraguan yang timbul dalam hati saya. Sebenarnya, aku berjalan tadi mengikut gerak angin dan tapak kaki aku bila tersentuh bumi dan daun tidak akan mengeluarkan sebarang bunyi. Batang tubuh aku tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Aku berada di sisi kamu ketika kamu membakar sampah. Malah, aku menolong menghidupkan api. Kau tak nampak.
Datuk membuka rahsia dirinya. Saya menarik nafas panjang. Perlahan-lahan saya melagakan gigi atas dengan gigi bawah beberapa kali. Keterangan dari Datuk itu amat menakjubkan. Lain macam ilmu orang dulu-dulu. Gerakan ikut angin. Macam zaman sekarang banyak gerakan ikut hati. Tu yang banyak pacak wili. Yang terbaru laki bini kena tangkap. Kecoh. Agaknya Datuk dikejar binatang buas kot yang membuatkan Datuk terpaksa bertindak macam ni. Tidak. Kalau tak, untuk apa Datuk berjalan mengikut arah angin dan menghilangkan diri? Mesti ada sesuatu muslihat. Tak ada, Tamar. Apa yang aku lakukan sekadar mengamalkan. Sebabnya, ilmu yang ada, jika tak diamalkan dalam masa tertentu, boleh jadi kita lupa. Saya faham. Betul, cakap Datuk Tamar ni betul. Ilmu ni ibarat pisau. Kita beli pisau baru macam mana pun kalau tak pakai, duk biar dia macam tu lama-lama dia akan tumbul. Tumbul pula dah. Ini semua P jadi B ni. Aduh. Kita teruskan. Datuk terus mengajak saya pulang. Kira-kira 20 langkah meninggalkan pondok. Saya teringatkan buah-buah pisang yang terlonggok di bahagian tengah kebun. Saya bimbang. Kalau buah-buah pisang yang dianggarkan beratnya lebih daripada 15 pikul itu akan hilang. Barangkali Datuk lupa tentang buah-buah pisang tersebut. Saya perlu mengingatkannya. Saya tidak rela sama sekali buah-buah pisang itu akan jadi habuan pencuri. Mana boleh jadi. Kita yang bekerja setengah mati. Orang lain yang mendapat faedahnya dengan mudah. Hujung baju Datuk segera saya tarik dari belakang. Dan langkahnya terus mati. Kenapa? Pisang kita tu, Tok. Nah, kenapa pula dengannya? Kau nak bermalam dengan buah-buah pisang tu? Takut dicuri orang lah, Tok. Datuk segera menyandarkan badannya pada salah satu pokok getah yang berbaris di kiri kanan jalan yang kami lalui. Dia mengedutkan dahinya sambil menepuk tangan 3 kali berturut-turut. Kemudian, Datuk tegakkan badannya sambil menghalakan wajahnya ke arah angin yang datang. Datuk lurut lengan kanan dengan tapak tangan kiri 3 kali berturut-turut. Dengan tenang, Datuk memetik ibu jarinya sebanyak 2 kali. Bunyi yang lahir dari petikan ibu jarinya berbunyi cukup kuat. Datang kemari kejap. Ada kerja yang aku nak serahkan pada kamu. Ujar Datuk dengan tenang. Saya segera menghampirinya, berdiri di sebelah kiri Datuk. Tiba-tiba Datuk menolak badan saya hingga tersungkur di atas tanah. Saya segera bangun. Muka Datuk saya renung. Ternyata Datuk tak ambil kisah dengan apa yang terjadi. Mulutnya kelihatan bergerak-gerak. Bila mulutnya berhenti dari bergerak, saya terus mengajukan pertanyaan padanya. Dah kenapa saya yang tok tolak? Aku tak panggil kau lah. Habis Datuk panggil siapa? Tu, aku panggil tu. Jari telunjuk Datuk menuding ke arah rimbunan pokok senduduk yang kelihatan bergoyang-goyang. Saya tergamam. Seekor harimau belang menuju ke arah Datuk. Berhenti dan merebahkan badannya atas tanah di hadapan Datuk. Sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Tidak ubah seperti kucing yang manja. Datuk tepuk kepala harimau itu 2-3 kali. Harimau itu membuka mulutnya buas-buas. No, dia tulis sini buas-buas pula dah. Saya rasa luas ni. Harimau itu membuka mulutnya luas-luas. Lidahnya menjilat pergelangan tangan Datuk. Saya memberanikan diri lalu mengurut-ngurut badan harimau tersebut. Dengan penuh rasa manja, harimau itu menggerak-gerakkan ekornya ke bahu dan muka saya hingga terasa geli. Malam ni, kau jaga pisang kami. Esok aku nak jual. Ingat, kalau ada orang yang mau mencurinya, kau halaukan saja. Jangan kau cederakan manusia. Kata Datuk pada harimau itu. Saya lihat harimau itu merenung ke muka Datuk. Kemudian memejamkan kedua belah matanya sambil mengaum kecil. Pulanglah, kata Datuk. Harimau itu segera bangun dan menggesel-geselkan badannya ke badan Datuk. Kemudian harimau itu bergerak menuju ke rumpun senduduk lalu hilang. Datuk menepuk bahu saya 2-3 kali. Kau dah tahu siapa yang aku panggil, Tamar? Tahu, Tok. Dialah yang akan menjaga pisang kita malam ni. Baiklah, saya tahu, Tok. Kalau dah tahu, jangan banyak tanya. Jom kita balik. Kami pun melangkah.
Langkah Datuk terlalu cepat membuatkan saya terpaksa berlari-lari anak. Jarak rumah Datuk dengan kebun pisang lebih kurang 2 batu. Memang perangai Datuk tidak suka naik basikal pergi ke kebun pisangnya. Dia lebih suka berjalan kaki. Satu keistimewaan yang terdapat pada diri Datuk. Dia tak pernah pun merasa letih berjalan kaki walaupun sampai berpuluh-puluh batu. Badan saya mula berpeluh, tetapi angin petang yang bertiup perlahan-lahan itu dapat mengurangkan rasa kepanasan di badan. Hati saya jadi terhibur melihat telatah dan ragam monyet-monyet liar yang berlompatan dengan bebas di dahan-dahan pokok getah yang berdiri di kiri kanan jalan 6 kaki. Sedang asyik melangkah. Saya dikejutkan oleh suara jeritan dari Datuk secara mendadak. Saya lihat Datuk membuka langkah silat sambil melompat ke kanan. Dalam saat yang sama, saya lihat sebatang dahan getah mati jatuh menuju ke arah Datuk. Dengan tangkas, Datuk menyambar dahan itu lalu dicampakkannya ke sebelah kanan jalan. La ilaha illallah. Dahan getah yang jatuh itu sama besarnya dengan betis pemuda yang berusia 20 tahun. Andainya dahan getah itu tepat mengenai batang tubuh Datuk, pasti membawa maut. Datuk segera menoleh ke arah saya sambil tersenyum bangga. Datuk pun memberi isyarat supaya meneruskan perjalanan. Berjalan dalam hutan atau di mana-mana, kita ni harus waspada. Mesti tahu menguasai diri, pandai mengira langkah dan gerak makhluk serta alam. Sambil berjalan, Datuk memberikan ceramah kecil. Saya menganggukkan kepala. Memang saya tak ada minat pun nak mendengarnya. Semua yang diluahkan oleh Datuk tak masuk pun dalam kepala otak saya ni. Semuanya tu mustahak untuk diri kita. Kalau tak mahu menuntut ilmunya, tidak salah. Kalau sekadar kita mahu ambil tahu saja. Sambung Datuk lagi. Saya gigit bibir. Kedua belah pangkal paha saya mula terasa sakit. Macam mana kita mahu tahu tentang semuanya tutup? Secara tak sedar, saya mengeluarkan pertanyaan. Setiap manusia ada panca indera yang 5. Kita hanya memerlukan satu daya usaha untuk mempertajamkan panca indera yang 5 itu supaya jadi lebih berkesan lagi. Caranya harus belajar dari petua orang tua-tua dan kita harus amalkan. Perkara yang utama dan penting ialah keyakinan, tabah dan sabar. Cukup gairah Datuk menerangkannya kepada saya. Kerana saya tidak mengemukakan sebarang pertanyaan, Datuk tidak melanjutkan lagi keterangannya. Kami terus berjalan. Sambil berjalan, saya terus merenungi ke arah dahan-dahan pokok getah tempat monyet liar itu bergayutan. Saya juga mengawasi kalau ada dahan getah mati yang mahu jatuh. Saya kiralah kalau ada dahan yang jatuh sebesar lengan budak, saya mahu menyambutinya seperti apa yang telah Datuk lakukan. Jangan mencuba kalau tak tahu, nanti padah timpa diri. Saya jadi terkejut dengan kata-kata Datuk tu. Rupanya Datuk dapat membaca apa yang tersirat dalam dada saya. Hehehe, saya cuma berangan-angan je tak. Angan-angan kalau dilakukan dengan baik, cukup pertimbangan yang sempurna akan jadi cita-cita. Saya faham tu. Tapi kan, untuk menjayakan cita-cita tu bukanlah satu perkara yang mudah. Kau berusaha. Kalau kau mau belajar ilmu gerak manusia dan alam, cari sendiri. Jangan harap ada orang lain yang datang menyerah untuk berikan ilmu tu. Ah, begitu. Datuk segera menolak ke arah saya. Dia merasakan jawapan yang terakhir dari saya itu macam menyindir dan membayangkan rasa tidak ada kesungguhan dari saya. Akhirnya, kami pun sampai ke rumah. Saya terus memetik buah belimbing buluh yang tua. Buah belimbing itu saya bawa ke sungai bersama 2-3 helai daun pandan wangi. Buah belimbing yang sudah diramas itu, saya gosokkan ke badan untuk menghilangkan getah pisang yang terletak di badan saya serta menghilangkan rasa gatal dan daki. Kemudian, daun pandan yang sudah dicampurkan dengan air 1 baldi, saya juruskan ke tubuh untuk mewangikan bau peluh dan badan. Saya dan Datuk terus ke surau untuk solat maghrib dan isyak. Lebih kurang pukul 10 malam, barulah kami pulang. Datuk seperti biasa akan menghabiskan masa sebelah malamnya dengan membaca Al-Quran hingga menjelang waktu subuh. Pagi itu, saya disuruh oleh Datuk supaya menemui Lim Kim Bok yang menjadi peraih buah pisang. Setelah berunding dengan Lim Kim Bok beberapa minit, dia terus menelefon adiknya, Ling Kong King. Ya, Allahu Akbar nama dia. Sekejap
Setelah berunding dengan Lim Kim Bok beberapa minit, dia terus menelefon adiknya Lim Tong King. Lim Tong King haya lume kau so yang tinggal di Sitiawan. Wah punya adik dia mau beli semua. Lu punya pisang lu punya latok punya pisang Dia mau jual itu pisang itu sana Kuala Lumpur, Melaka dengan Johor Bahru, katanya. Bila dia sampai Kimbo? Sekarang sudah pukul 7. Lebih kurang hanya pukul 8 setengah dia sampai. Saya tahu, saya mau nanti di mana? Macam tak kena ni. Saya nanti nak kena tunggu dekat mana? Nanti tak tahu pula tempat. Lu tunggu di kebun Nanti awak punya adik tahu itu tempat. Sudah banyak kali dia ambil pisang sama lu punya datuk. Dia tahu ke tempatnya? Payah besar. Apa lu cakap? Lu main kau tahu. Lu mana ting-tong Wah kata dia tahu. Apa lagi lu mau cakap Banyak cakap lah lu. Hesi lencai Jangan marah, ujar saya sambil ketawa kecil. Saya terus pulang ke rumah. Dari rumah, saya bersama dengan datuk dan nenek berjalan kaki menuju ke kebun pisang di Paya Besar. Sampai di kebun pisang, saya terlihat kesan tapak kaki harimau. Ada orang menunggu pisang awak malam tadi? Nenek bersuara. Ada. Oh, ni datuk dijawab. Ada. Jawab datuk sambil menaburkan 7 biji bertih ke dalam rumpun pokok senduduk. Saya lihat rumpun senduduk itu bergoyang dan saya terpandang kelibat seekor harimau. Pulanglah. Kau dah pun menolong aku, kata datuk lagi. Seekor harimau melintasi di hadapan kami sambil berjalan tunduk macam kucing peliharaan melintas di hadapan tuannya. Sementara menanti lori yang dijanjikan tiba, kami terus membersihkan kawasan kebun pisang. 1 jam kemudian, lori yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua pisang yang ada di situ ditimbang dan dimasukkan ke dalam lori. Di situ juga Lim Tong King membuat pembayaran. Wang dari hasil penjualan pisang yang berjumlah lebih kurang RM300 itu datuk serahkan pada nenek. Wow, RM300 pada zaman ni memang tinggi mahal . Simpan wang tu baik-baik. RM100 ni awak serahkan pada Imam Musa untuk tabung masjid. Dan RM50 awak bagi pada Long Munah yang baru mati suami 2 hari lalu. Bakinya tu terpulanglah pada awak. Nenek menganggukkan kepala mendengar cakap datuk itu. Lim Tong Kim menghampiri datuk. Dia menarik tangan datuk menuju ke arah pokok getah tua dekat sempadan tanah sebelah kanan. Mereka bercakap-cakap sebentar. Kemudian datuk datang menemui nenek kembali. Kita balik naik lori ya, kata datuk pada nenek sambil merenung muka saya. Cepat-cepat saya menggigit bibir dan merasa aneh mula bersarang dalam dada saya. Selalunya datuk tidak pernah mahu pulang awal. Mesti ada muslihat tertentu yang membuatkan datuk bertindak begitu. Demikianlah hati kecil saya membuatkan ramalan. Kenapa yang Tok nak balik cepat? Tanya saya. Si Lim Tong King ni ajak aku jadi kawannya ke Johor Bahru. Dia takut kerana banyak bawa duit. Alah awak ni mengarut. Kerana orang sanggup bersusah payah ya. Nenek melahirkan rasa kurang senangnya. Datuk saya lihat tersenyum. Mari naik, kata Lim Tong King. Nenek pun naik lori duduk di hadapan dekat pemandu. Saya dan Lim Tong King pula duduk di bahagian belakang lori yang tidak berbumbung itu. Lim Tong King yang jadi tauke pisang itu bertindak sebagai kelindan. Sekali pandang memang tidak ada potongan seorang saudagar. Potongan tak ada potongan badan. Tak ada potongan seorang saudagar pada diri Lim Tong King. Enjin lori pun dihidupkan. Datuk pula masih lagi tercegat di situ. Tidak ada tanda-tanda yang dirinya akan naik lori. Naik Datuk, kata saya. Tak payah, aku jalan kaki saja, jawabnya sambil memulakan langkah. Lori yang berkepala merah berbadan hijau pun bergerak melalui jalan 6 kaki. Bila layar, apa pula layar ditulis ni? Bila tayar lori itu terlanggar lubang, badan saya juga turut terhuyung-hayang macam orang yang mabuk todi. Lori yang kami naiki pun sampailah di halaman rumah. Pemandu lori dan Lim Tong Kim terkejut melihat datuk duduk di kaki tangga sambil melurut-lurut sebatang kayu. Nenek turun dari lori. Begitu juga dengan saya.
Cepat-cepat saya masuk ke rumah mengemaskan pakaian yang saya fikirkan perlu untuk dibawa. Lu jalan kaki atau terbang? Kata Lim Tong King. Saya ni risau ni, nama Apek ni kejap lagi memang tergeliat ke lain ni. Lim Tong King, Lim Tong King. Kita sambung. Jalan kaki. Ya, lu mesti pakai ilmu. Hei, tak adalah, jawab Datuk sambil ketawa kecil. Saya keluar dari rumah dan berdiri dekat dengan Datuk. Kemudian, Datuk pun bangun berjalan 3 langkah ke hadapan lalu memacak kayu yang dilurutnya tadi di atas tanah. Datuk renung ke langit, melihat awan dan matahari yang kian marak bersinar. Datuk cabut kayu itu sambil menggigit lidah. Bahagian kayu yang tertanam di tanah, Datuk raba berkali-kali. Kesan tanah yang terletak di situ Datuk ambil. Tanah itu Datuk ramas berkali-kali. Telapak tangannya dibuka dan tanah yang diramasnya kelihatan berbuku-buku. Dengan mulutnya, Datuk hembus tanah di telapak tangannya hingga berterbangan entah ke mana. Langkah kita baik, tapi ada halangan sedikit. Dengan izin Allah, rintangan itu berjaya kita atasi. Begitulah Datuk memberitahu saya. Lim Tong Kim kelihatan tercengang-cengang. Datuk terus tepuk bahu kanan Lim Tong King. Datuk terus rapat ke lori berkepala merah dan saya ikut dari belakang. Saya ikut awak. Belum tentu sampai ke Johor Bahru. Sebabnya bila saya ingat nak balik, saya balik. Awak tak boleh nak halang saya tahu. Datuk mengeluarkan syarat pada Lim Tong King. Ternyata syarat tidak mendapat bantahan. Kami pun meninggalkan rumah kira-kira jam 10 pagi pada hari Rabu. Datuk dan saya duduk di bahagian depan lori. Lim Tong King pula duduk di belakang. Satu hal yang tidak menyenangkan hati saya, diri saya, lori yang membawa pisang itu terlalu kerap sangat berhenti kerana mengambil dan menjual pisang di bandar-bandar yang dilaluinya. Lebih kurang pukul 2 petang, kami sampai ke Kuala Dipang. Datuk pun menunaikan solat Zuhur di situ. Solat asar Datuk lakukan di Masjid Bidur. Dari Bidur, Lim Tong King tidak lagi jadi kelindan. Dia mengambil tugas kawannya. Dia jadi pemandu dan kawannya pula menjadi kelindan. Kali ini, saya mula terasa seronok naik lori kerana tidak berhenti-henti lagi. Berhenti di Kelompang Tong King. Saya nak solat maghrib. Datuk mengingatkan Lim Tong King. Sebaik saja kami melintasi Pekan Tanjung Malim. Ya, Kelompang dekat Kelompang ni pun ada satu kejadian pendek yang best semasa saya memancing di sana. Tapi tak syok pula nak cerita kat sini. Next time insyaAllah. InsyaAllah next time. Bila sampai di Kelompang, Datuk terus ke masjid dan Lim Tong King menguruskan penjualan pisang dengan Cina di pekan tersebut. Bila Datuk keluar dari masjid, Lim Tong King masih lagi belum selesai berurusan dengan kawannya. Datuk memberitahu Lim Tong King yang dia mahu balik ke masjid semula. Begini you tunggu dekat masjid. Bila kerja saya sudah selesai, saya panggil lu Bagilah saya. Lagipun saya rasa tak larat mau bawa lori sampai KL Kuala Lumpur. Saya ingat ini malam mau tidur rumah abang ipar saya yang itu niaga dekat Kedai Runcit Kuala Kubu Baru. Lim Tong King memberitahu Datuk. Kalau begitu kata awak, saya ikutkan saja. Balas Datuk. Bukan saya bimbang Wah bawa duit dekat RM5,000 RM5,000 dulu banyak babe. Tak apa. Datuk menenangkan perasaan Lim Tong King. Saya dan Datuk kembali ke masjid. Bila selesai sembahyang Isyak, baru Lim Tong King memanggil kami melalui seorang budak Melayu yang bekerja di kedai yang membeli pisangnya. Kami tinggalkan Pekan Kelompang lebih kurang hampir pukul 10 malam. Entah apa malangnya, ketika lori yang saya dan Datuk tumpangi melalui satu selekor berhampiran dengan tanah perkuburan orang-orang Cina, lori itu mengalami kerosakan. Enjinnya mati dengan tiba-tiba. Kejap, tadang perkuburan Cina daripada Kelompang mengalir ke Kubu Baru. Ini dah menghampiri Kerling kot kalau tak salah saya. Ada kedai, ada apa orang kata panggil apa? Panggil apa? Bengkel scrap kenderaan dekat belah situ. Kalau tak salah saya dekat situ. Puas dibaiki, tidak juga mahu hidup. Lim Tong King menyuruh kawannya pergi ke Kelompang mencari pomen. Nasib baik sebuah kereta yang ditahan mahu berhenti dan bersedia membawa kawan Lim Tong King ke Kelompang. Sejam kemudian, kawannya kembali tanpa pomen. Akhirnya, Datuk membuat keputusan supaya kami ni semua duduk di dalam lori sementara menanti hari siang.
Pada mulanya, kerap jugalah kereta lalu di situ. Namun bila menjelang pukul 1 malam, kereta mula berkurangan. Suasana di situ terasa cukup sunyi. Bila saya toleh ke kanan, saya rasa takut mula menghantui hati saya. Ya betul jalan kat situ memang sunyi. Menghampiri ke pukul 1 pagi tu memang dah sunyi. Kereta dah tak banyak. Sekarang jangan buat kira lah time Syawal ni. Apa yang saya lihat ialah batu-batu nisan di tanah perkuburan Cina. Keadaan itu membuatkan saya tidak dapat memejamkan mata. Bila saya ingat, Datuk juga tidur di dalam lori. Rasa takut itu segera hilang. Lebih kurang pada pukul 4 pagi, saya terdengar lolongan anjing sayup-sayup bersama dengan bunyi desiran angin yang melanggar dedaun getah di kiri kanan jalan raya tersebut. Saya renung ke tanah perkuburan Cina. Saya lihat kabut mula menguasai seluruh kawasan itu. Batu-batu nisan yang tertegak kaku di situ saya rasa bergerak-gerak. Dalam keadaan yang cemas itu, sebuah kereta Fiat 600, Fiat 600, orang panggil Fiat 600 berwarna putih berhenti di belakang lori. Dari perut kereta itu keluarlah 4 orang lelaki Cina yang berusia di antara 20 tahun hingga 30 tahun. Mereka segera menuju ke bahagian depan lori. Lim Tong King yang tidur di bawah lori terkejut. "Noh, tidur bawah lori? Macam mana ni, cannot brain Salah seorang dari lelaki itu mengeluarkan parang pemotong daging lalu mengacukan ke muka Lim Tong King. Saya jadi tergamam melihat peristiwa yang terjadi di hadapan mata. Datuk yang duduk bersandar dekat sebatang pokok tidak jauh dari lori itu buat tidak kisah saja dengan apa yang berlaku. Lim Tong King masih lagi bertekak dengan 4 lelaki tersebut. Entah apa yang dikatakan oleh Lim Tong King membuatkan lelaki yang memegang pisau pemotong daging itu naik darah. Dia pun melepaskan penumbuk sulung ke muka Lim Tong King. Kawan Lim Tong King pula tidak dapat berbuat apa-apa. 4 lelaki itu terus mengopakkan kusyen tempat duduk pemandu. Mereka berjaya mengambil wang dalam satu beg plastik yang diletakkan di situ. Lim Tong King menjerit, "Letakkan, jangan ambil orang punya barang," kata Datuk. Saya tak sedar waktu bila Datuk menghampiri mereka. 4 lelaki itu segera merenung muka Datuk. "Hei Melayu, lu jangan kacau kita. Kita lencai Kita tak ada kacau sama lu Salah seorang dari lelaki itu menyergah Datuk sambil melepaskan tendangan terbang ala-ala kungfu. "Ini Datuk dia ni pasal dia tak layan lagi KL Gangster masa tu Kau tidak, lu belum lagi lahir. Wah sudah layan sudah perang." Datuk tidak sempat mengelak. Tendangan itu tepat mengenai dada Datuk. Saya lihat Datuk tersungkur. 4 lelaki itu menyerbu Datuk. Batang tubuh Datuk tak dapat saya lihat. Hilang dikerumuni oleh 4 lelaki itu. Datuk menjerit. Dan 4 lelaki itu terhumban berhampiran lori. 3 darinya sudah tidak berdaya bangun. Tetapi seorang daripada mereka masih kelihatan gagah. Datuk berhadapan dengannya. Lelaki itu membuka silat kungfu dan Datuk pula membuka buah langkah silat harimau jantan ni lebih banyak bersikap bertahan dari melakukan serangan. Kerana Datuk lebih banyak bertahan dari menyerang, membuatkan dia mempunyai lebih tenaga berbanding dengan serangan kungfu dari lelaki tersebut. Datuk saya lihat banyak menggunakan tipu helah dan akal dalam pertarungan itu. Lelaki yang berbadan tegap tidak putus asa. Kali ini, dia melompat cukup tinggi untuk menuju ke arah Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum dan menyerahkan tubuh badannya untuk digasak oleh lelaki itu. Tetapi, bila lelaki itu merendahkan badannya dan menghulurkan kaki kirinya untuk menendam pangkal leher Datuk, cepat-cepat Datuk melompat sambil menyambar tangan kanan lelaki yang terkedang itu. Datuk memusingkan ke belakang dan lelaki itu jatuh ke tanah. Macam nangka busuk dah. Bila lelaki itu cuba mahu bangun, Datuk segera menepuk bumi. Kedua belah kaki lelaki itu bagaikan terpasung. Dia tidak boleh bergerak. Datuk tepuk bumi lagi sekali. Barulah lelaki itu boleh mengangkat kedua belah kakinya dan memerintahi kawan-kawannya menuju ke kereta untuk melarikan diri. Bila mereka berada dalam kereta, cepat-cepat mereka menghidupkan enjin kereta. Ketika itu juga terdengar ledakan pistol dari kereta tersebut. Rupanya, lelaki yang bertarung dengan Datuk tadi mengambil pistol dan menembak Datuk bertalu-talu. Anehnya, peluru pistol yang ditujukan pada Datuk tidak mencederakan tubuh badannya. Cuma baju Datuk sahaja yang berlubang-lubang. Melihatkan keadaan itu, 4 lelaki itu menjadi cemas. Mereka naikkan cermin kereta dan bersedia mahu meninggalkan tempat tersebut. Datuk segera menghulurkan tangan kanannya sambil mengembangkan kelima-lima jarinya. Sungguh menakjubkan.
Enjin kereta segera mati dan badan kereta nampak terangkat kira-kira 5 kaki dari bumi, melayang-layang sebentar atas permukaan tanah perkuburan orang Cina di situ. Keempat-empat lelaki itu menjerit dan datuk. Amboi, kuatnya kalori. Keempat-empat lelaki itu menjerit dan datuk merapatkan tangannya ke dada. Kereta itu segera berhenti di hadapannya. Buka pintu, kata datuk. Pintu kereta pun terbuka. Keluar. Keempat-empat lelaki itu keluar. Pulangkan duit. Keempat-empat lelaki itu segera menuju kepada Lim Tong King. Mereka sujud di kaki Lim Tong King. Salah seorang daripada mereka menyerahkan kembali wang yang dicuri. Sekarang ni kau tolong baiki lori ni, kata datuk. Salah seorang dari lelaki menuju ke lori dan terus membuka bonet. Dia melakukan sesuatu di situ. Kemudian bonet lori dirapatkan. Sudah baik, katanya. Lim Tong King masuk ke perut lori, menghidupkan enjin. Ternyata, enjin lori boleh dihidupkan. Saya tersenyum senang. Pulang. Lain kali jangan cuba nak kacau orang, kata datuk. Keempat-empat lelaki itu masuk ke dalam kereta lalu meninggalkan kami. 15 minit kemudian, kami pula meninggalkan kawasan tersebut. Kali ini, kami singgah di Kerling. Kan? Dah dekat dengan Kerling. Datuk menunaikan solat subuh di situ. Selepas membacakan Al-Quran dan wirid di masjid tersebut, saya dan Datuk menuju ke kedai kopi. Seperti yang dijanjikan Lim Tong King dan kawannya sudah pun menanti di situ. Saya dan Datuk sampai ke kedai itu lebih kurang pukul 6.30 pagi. Awak minum dulu. Saya mau cari pomen nak minta dia tolong pelesel dulu ini loli. Supaya kita boleh berjalan dengan baik, kata Lim Tong King. Datuk bersetuju dengan apa yang dicakapkan oleh Lim Tong King. Saya dan Datuk terus masuk ke kedai kopi tersebut. Dalam kedai kopi terdapat lebih kurang 10 orang lelaki yang terdiri daripada para pekerja Jabatan Kerja Raya dan buruh ladang getah. Minum kopi juga di situ. Di sudut sebelah kiri kelihatan seorang lelaki Melayu yang memakai ketayak putih, berusia sekitar 50 tahun. Datuk bersalam dengan lelaki itu yang Datuk kenali semasa solat di masjid sebentar tadi. Kedai ini memang dibuka sejak pukul 6 pagi. Saya yang punya kedai. Tapi anak-anak saya yang jalankan perniagaan ni. Lelaki berketayak putih itu memberitahu Datuk. Tidak saya duga, pertemuan di situ melahirkan rasa persaudaraan sesama Islam yang mendalam di antara Datuk dengan lelaki itu. Datuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dalam perjalanan tadi. Saya ni orang Islam. Berdosa hukumnya mempercayai perkara yang karut marut. Tapi kejadian yang awak alami tu dah kerap benar berlaku. Konon ceritanya, manusia yang awak lawan tu bukanlah manusia. Cukup tenang lelaki itu bercakap. Kalau bukan manusia, siapa mereka? Syaitan. Pernah terjadi pada diri saya diserang perompak di situ bila saya menyerah. Dan hari pun sudah siang, saya jumpa orang yang saya rompak tu atas nisan kubur Cina. Tak jauh daripada tempat kejadian tu, saya terjumpa bangkai kereta yang menurut pihak polis terlibat dalam kemalangan jalan raya. 4 pemuda Cina yang menaikinya tu mati dan dikuburkan kat situ. Dada saya berdebar mendengar cakapnya. Memang, saya sedar dan lihat ketika meninggalkan kawasan itu. Menjelang waktu subuh tadi, saya terlihat bangkai kereta yang sudah berkarat dalam hutan lalang yang tidak jauh dari tempat lori kami berhenti. Hal ini sungguh memeningkan kepala saya. Apakah yang Datuk lawan malam tadi syaitan ataupun hantu dari tanah perkuburan orang Cina? Saya sendiri pun tak dapat nak berikan jawapannya. Satu hal yang pasti, kawasan perkuburan Cina yang terletak di antara Tanjung Malim dan Kerling itu memang menarik perhatian para pemandu kerana di kawasan yang berliku dan menaiki bukit itu kerap berlaku kemalangan yang dahsyat sehingga kini. Memang betul lah. Untuk makluman lah, jalan situ memang kena hati-hati ya. Jalan dah elok untuk makluman. Cuma kena hati-hati. Jalan ni panjang, berliku tapi selesa. Cuma kena hati-hati bukan apa. Sebab babi besar-besar bas. Nak cerita. Besar babi yang lalu situ. Hati-hati ya. Perbualan Datuk dengan lelaki berketayak putih itu terhenti. Suasana dalam kedai kopi pagi menjadi kelam kabut. Salah seorang dari orang yang minum di situ muntah darah dan menggelepar atas lantai macam ayam kena sembelih. Datuk segera menghampirinya.
Datuk tekan dada orang itu dengan ibu jari. Darah keluar memancut-mancut dari mulutnya. Datuk segera mengambil segelas air sejuk. Gelas yang berisi air itu Datuk rapatkan ke bibirnya. Datuk membacakan sesuatu. Kemudian Datuk berikan pada orang yang sakit itu. Bila air sejuk itu diminum habis satu gelas, orang itu terus muntah. Saya lihat, muntahnya bercampur dengan kaca halus dan pasir, serta beberapa jenis serbuk. Datuk tepuk belakang orang itu. Muntahnya pun berhenti. Datuk segera membancuh garam dengan air satu gelas. Air garam itu juga disuruhnya orang yang sakit itu minum. Bila air garam itu selesai diminum, orang itu segera sihat. Dia mengucapkan terima kasih pada Datuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Abdul Halim, berasal dari Kelantan dan bekerja sebagai pemandu lori bala. Pada Abdul Halim, Datuk membekalkan seketul ibu garam dan Datuk menasihatkan padanya, sebelum minum kopi, baik di mana-mana pun serbuk garam itu mesti dibubuh terlebih dahulu sebagai penawar racun. Ini satu santau. Ada orang yang berniat tak baik pada awak, bisik Datuk pada lelaki yang berketayak putih itu. Muka orang itu kelihatan berubah wajah. Datuk direnungnya. Boleh awak menolong? Kejap ya. Oh, ni dialog pakcik tadi. Boleh ke awak menolong saya? Saya cuma boleh berusaha. Yang menentukan kejayaannya adalah Allah. Tapi ingat, kalau saya menolong awak, jangan sekali-kali awak mahu membalas dendam. Saya ni cuma mahu berusaha menyekat perbuatan orang tu supaya jangan merebak dan merosakkan orang lain, kata Datuk. Ya, tapi saya mahu tahu orangnya. Tak boleh. Belum tentu hal itu sengaja dilakukannya. Boleh jadi dia tersilap. Kita ni perlu cari puncanya, terang Datuk lagi. Lelaki berketayak putih itu terdiam. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-47. Dalam masa 2 hari lagi insyaAllah, yang bertajuk Syaitan Datang Menguji. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.